yang mesti dijaga oleh kaum perempuan, iaitu isteri. Jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai pada tengah kepala pun jadi najis, ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadap oleh isterinya itu akan dia akan suami, maka menjilat-jilat akan dia nanah dan darah, sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Nabi SAW meneruskan cerita, terang tentang lebihnya suami ini, besarnya hak suami. Kalaulah mengalir nanah daripada atas kepala suami sampai ke tumit, mari isteri ni dok lak dengan kain tuala, tapi dia jilat dengan lidah isteri sampai licin nanah yang ada pada tubuh suami, dok tunai lagi sepenuhnya hak suami. Tak, dia nak cari di mana orang perempuan hak tunai hak. Tak, sebab itulah masuk syurga dengan limpah rahmat daripada Allah. Kalau amalan dok layak sikit pun. Siapa gitu semua orang puan. Nak, kalau dijilat segala kotoran hak ada pada badan suami nanah ni, siapa licin, belum lagi tunai hak. Dah kalau orang puan ni kira lah. Tak, ni buat lebih kurang ke lelaki. Dia buat lebih kurang ke suami dia. Buat kira apa tu lelaki aku bahasa bengong. Dia kata molek-molek ada. Maka kedarah kawan tu tukang cari macam nak mampu. Nah, molek-molek dia cakap. Molek jatuh depan orang. Balik dulu. Balik tu lelaki. Naik tahu rumah dia kekek. Jadi cerita ni cerita mukjizat. Cerita mukjizat. Mukjizat ni benda yang melemahkan manusia biasa daripada nak buat, nak lawang. Iaitu perkara yang menjadi bukti kebenaran Rasulullah SAW yang tak dapat ditandingi oleh orang lain. Di antara mukjizat yang kita dengar tadi, unta sujud di hadapan Nabi. Bulan lepas pokok kurma beri salam kepada Nabi. Nah, banyaklah sebenarnya mukjizat-mukjizat yang seperti ini berlaku dalam sejarah. Banyaklah. Abu Zarin menceritakan di antaranya, iaitu suatu hari dia tengok 7 butir batu ada dalam genggaman tangan Nabi SAW. Nabi buka tapak tangan, dia bilang 7 butir batu. Dan batu itu bertasbih subhanallah, 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 sehingga sekalian sahabat yang ada di sekeliling Nabi dengar belaka. Batu bertasbih di tangan Nabi. Nah, ini kelebihan Nabi SAW. Bulan terbelah dua. Apabila dicabar oleh orang musyrikin, Nabi tunjuk tangan kepada bulan, terbelah 2 bulan. Bukan dacing, bulan terbelah 2. Ini semua ni menambahkan iman bagi mereka yang beriman, dan menambahkan lagi kesesatan bagi mereka yang tak sudi beriman. Puak-puak hak nu, hak tolak Islam, dia kata sihir, dia kata nawak, dia kata lebong, macam-macam. Tapi puak-puak sahabat yang telah ada iman dalam hati mereka, zadathum imana, bertambah lagi beriman, kerana ini adalah mukjizat. Ini bukan silap mata, bukan main-main. Pernah satu hari seorang budak dibawa oleh ibu dia kepada Rasulullah SAW. Katanya, apa hal budak ni? Budak ni 7 hari dah dalam keadaan tak sedar diri, tak makan, tak minum. Maka dibawa. Nabi kata, bawa dekatkan budak ini kepada aku. Maka mak budak ni pun dukung buat mari kepada Nabi. Nabi pun buka mulut budak tu dan ludah ke dalam mulut. Kemudian Nabi kata, ukhruj aduwallah ana Rasulullah. Keluarlah wahai musuh Allah, aku ni utusan Allah. Maka jadi sembuh budak itu. Sejak daripada pertemuan dengan Nabi, dak mari dah berobat, kerana dak sakit dah lepas daripada itu. Dah Allah. Nabi ludah dalam mulut, baik budak. Kalau kita ludah dalam mulut budak, bisu terus. Dak lihat atas sekolah. Boleh cakap, dah boleh cakap terus. Pasal apa? Suai, air liur kapal layar. Dan berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Ni lah. Kena belajar, kena dengar. Kalau tak dengar, tak tahu. Dengar belum tentu akan buat. Tapi tak dengar, memang tak buat terus. Baik kita dengar dulu. Buat tak buat, taufik daripada Allah.
Dengar ni hidayah, dapat buat itu taufik. Dengar ni kita tahu jalan yang benar, taufik pertolongan Allah, iaitu Tuhan beri kekuatan, boleh amal pula apa yang kita dengar. Orang puang Nabi kata kenalah, ulama-ulama kata biarlah mengekali malu. Maknanya kena rasa malu sama kepada suami. Malu nak buat hak pelik-pelik pada suami, malu nak buat, nak cakap hak uduh-uduh, cakap hak tak betul, cakap mengarut depan suami, nak buat benda-benda yang karut, biar dia sifat malu. Benda ni kalau ada pada seorang isteri, bernama orang tu isteri yang solehah. Kerana apa? Kerana kebanyakan orang puan ni dia jenis tak malu. Liwat lebih kurang, cakap lebih kurang apa semua, tak malu sikit. Orang yang kalau kita orang malu ni, kalau kita malu pada seseorang, kalau dia cakap, kita dengar, tak kata apa dah, pasal segang kita. Tu baru orang malu kat orang. Ni kalau suami 2 patah, dia 80 patah. Tengok mak kita dengan ayah kita. Ayah yang 2-3 patah, 2 minggu sepatah 2 dia dengar. Mak mangga anjing gila. Perang. Ni masalah. Pasal apa? Dah ada sifat malu kepada suami. Suami kita tu, raja kita, pemimpin kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Lelaki-lelaki itu, para suami itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tak malu ke pemimpin, tak jadi rosaklah apa benda ni, negara ni, rosaklah negeri. Kalau tidak ra'i, dia kena ada sifat malu daripada suami ni. Bukan malu maknanya nak mandi malu, bukan gitu. Malu ni nak buat benda salah, nak cakap lebih, nak menipu suami. Bukan malu dalam rumah. Lama gana aku bau tak sedap tu bau aku tak mandi, apa malu ke suami aku, nak pergi bilik air malu, suami aku ada. Tu bukan malu, tu bengong. Malu nak nipu, malu nak cakap bohong, malu nak mengarut, malu nak mengupak depan suami.